Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat malam. Uh, First kali nak dapatkan respon dulu. Kalau ada boleh dengar, boleh komen sikit. Okay, so insyaAllah sound okay. So first kali terima kasih kerana sanggup meluangkan masa. Mungkin kita buat sekejap je hari ni, mungkin dalam 40 ke 45 minit untuk saya kongsikanlah beberapa perkara yang kita boleh tambahkan ilmu kita dalam kita trading lah, kita melabur dan kita trade dekat Bursa Malaysia. Salah satu benda yang agak penting lah untuk kita belajar dan juga kita take note dalam masa yang sama. Benda ni taklah advance sangat, mungkin ramai dah tahu dan ramai dah reti nak buat, tapi saya just share untuk kawan-kawan yang masih baru lagi, yang masih lagi dalam sesi pembelajaran, yang masih belum familiar dengan market kita, dengan Bursa Malaysia, yang masih lagi mencari-cari idea ataupun mencari ilmu baru yang tak perlu nak keluar duit lah katakan. So saya harap insyaAllah apa yang saya kongsikan hari ini ni boleh membantulah tuan-puan untuk melabur dalam pasaran Bursa Malaysia khususnya. Okay, alright. So hari ini adalah sesi kelima. Bulan kelima kami buat siri analisa teknikal. Sebelum ni saya Azhar Basri dan juga Encik Zulfaqar dah meluangkan masa setiap bulan untuk melakukan siri analisa teknikal ni. So bulan ni adalah bulan kedua terakhir. Bulan depan kita akan buat lagi satu, bulan Disember, dan insyaAllah tahun depan kami akan datang lagi dengan beberapa siri barulah yang mungkin lebih advance sikit, yang mungkin lagi mendalam, mungkin yang tu lagi ramai orang tunggukan. So insyaAllah untuk yang tu kami akan informkan semula. Boleh tengok juga di Facebook M+ Online, kerana kami jika ada apa-apa webinar ataupun apa-apa seminar yang kami buat, insyaAllah kami akan advertisekan dalam kita punya Facebook lah. Okay, alright. So kita terus kepada kita punya topik pada malam ni, trend line. Okay, so sebelum kita bermula dengan trend line, kita kena tahu apa itu trend. Okay, dalam Dow Theory dia menyatakan market ni ada 3 jenis trend. Okay, 3 jenis trend iaitu primary, which is major trend lah, adalah trend yang terbesar yang boleh menjangkau dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun lamanya. Okay, kalau kita tengok contohnya adalah KLCI Index. KLCI Index sebelum market drop pada bulan 3 bila COVID bermula, actually kita antara indeks yang uptrend paling lama. Tak silap saya dari 2008, which is financial crisis tahun 2008 lah, sampailah 2020. Okay, so tu menunjukkan adalah primary trend, major trend yang menjangkau hingga bertahun-tahun lamanya. Okay, alright. Yang kedua adalah secondary, which is intermediate trend. Intermediate trend ni bertahan dari beberapa minggu hingga beberapa bulan. Okay, kalau dekat Bursa Malaysia, kebanyakan stok yang ada adalah lebih kepada primary trend. Secondary trend.
Sebab kalau kita tengok movement of the stock ni kebiasaannya bergantung kepada fundamental dia kan. So fundamental of the stock boleh berubah dari berdasarkan dia punya quarter report. Kalau kita tengok performance dia, kita boleh tengok dia punya quarter report. Bulan ni, bulan November adalah bulan quarter report lah. Kita boleh tengok hujung bulan ni, 2 minggu terakhir akan banyak quarter report start keluar. Okay. So, dari situ, kita boleh tengok stok dah start berjalan ataupun start menaik mungkin dari bulan 10 atau bulan 9 sampailah ke bulan 11, which is the month of dia keluarkan quarter report. Kalau quarter report dia bagus, ada kemungkinan dia jalan lagi, dia sambung lagi. Tapi kalau quarter report dia agak kita panggil tak melepasi expectation, tak seperti yang kita expect, dia akan jatuh. Nanti saya akan tunjukkan satu contoh yang untuk intermediate trend itulah. Okay, dan last kali adalah minor trend yang bergerak daripada beberapa hari hingga beberapa minggu. So yang ni banyak stok dekat Bursa Malaysia yang ada minor trend. Tapi dari minor trend ni pun kita dah boleh buat keuntungan. Tak semestinya kita perlu beli untuk primary or secondary trend punya stok saja. Kita boleh juga tengok dekat minor trend punya stok yang ada trend walaupun dekat minor trending dia, tapi masih boleh buat keuntungan. Yang ni nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh lah. Okay, so ada 3 jenis trend, primary, secondary dan minor. Dalam jenis trend, kita pula ada uptrend dan downtrend. Satu lagi kita ada sideways trend actually. Tapi dalam topik trend line, benda tu tak diguna pakai sangat lah. Sebab sideways actually kita hanya lukis horizontal line sahaja. More to horizontal line rather than slanting yang ada angle, ada sudut tu. Okay, so uptrend, apa yang dimaksudkan dengan uptrend adalah series of higher high and higher low. Dia buat tinggi yang makin tinggi dan buat rendah yang makin tinggi daripada harga sebelumnya. Okay, nanti saya akan tunjukkan. Dalam yang kedua, kita ada downtrend, which is series of lower high. High dia makin turun dan low dia pun makin turun. So, memang kita akan nampak benda tu makin menurun lah. Okay. Alright. Mari kita tengok beberapa contoh. Okay. So, ni adalah contoh yang saya nak tunjukkan berdasarkan chart Greatech, saham Greatech yang kita boleh nampak dah uptrend daripada sejak dari bulan 3. Kalau kita tengok dari bulan Mac, dia hanya RM1.60. RM1.60 sahaja. Sampai sekarang, dia dah menaik sampai RM8.80. Okay, so dari sini macam saya cakap tadi, uptrend tu membuat higher high dan higher low. Kalau kita tengok dari sini, dia ada buat low satu, rendah lah kita panggil. Bahasa Melayunya harga rendah. Okay, lepas tu dia buat harga tinggi dan dia ada buat kejatuhan sikit. Tapi kejatuhan itu harganya lebih tinggi daripada low yang pertama. Okay, lepas tu dia naik lagi. Dia buat higher high. Apa maksud higher high? Higher high bermakna harga tinggi ni lebih tinggi daripada high sebelumnya. So, untuk counter yang uptrend, dia akan sentiasa buat higher high dan higher low. Okay? Sentiasa buat higher high dan higher low. Sehinggalah uptrend ni, dia akan buat lower high. Contohnya dekat sini ada high kan? Lepas tu dia akan high, the next high tu dia akan buat dekat sini je. Okay, dia akan jatuh, dia naik dekat sini. Okay, okay. Lepas tu dia jatuh lagi. Alright, so bermulalah counter ni bertukar dari uptrend ke downtrend. Okay, so ni adalah contoh yang
bagi saya perfect lah untuk uptrend counter. Okay? Banyak lagi counter-counter yang macam ni. Kebanyakannya adalah counter-counter kita boleh cakap counter teknologi lah. Sebab teknologi stock dia agak slow dan steady daripada bulan March tahun ni. Tapi kalau kita tengok, kalau kita nak compare dengan counter-counter glove katakan, tu dia agak parabolik. Dia masih lagi uptrend tapi kenaikan dia sangat laju dan dia agak parabolik lah. Parabolik ni means dia rate of change dia cepat. Dia slow, dia naik slow, lepas tu dia pacak. So biasanya kalau macam tu dia akan drop pun dia akan cepat jugalah. Okay. So next saya akan tunjukkan contoh untuk counter downtrend. Okay, downtrend macam saya cakap tadi, dia ada high, dia ada low, tapi high dia lagi rendah daripada high sebelumnya. Alright? Okay. So dia akan buat lower high, dia akan jatuh, dia akan buat lower low. Low ni lebih rendah daripada low sebelumnya. Okay, lepas tu dia ada buat reversal sikit, dia sambung, tapi malangnya dia jatuh balik. Okay? Alright, so ni adalah contoh untuk counter yang downtrend. So trend akan masih lagi akan stay sama sehinggalah low ni dia akan buat higher low macam tadi. Dekat sini, higher low. Kita nak higher low. Sebab apa? Kita tak nak beli counter yang makin jatuh. Sebab bursa Malaysia tak ada short selling. Kita tak boleh untung kalau harga stok tu jatuh. Kita hanya boleh untung bila harga stok tu naik. Cuma, walaupun kita tak nak beli dekat counter yang menurun, kita juga boleh tengok bila counter tu nak buat reversal. Supaya kita boleh naik, kita boleh beli dekat yang dia menaik ni. Walaupun sikit, macam saya cakap tadi, dekat minor trend. Which is mungkin dalam beberapa hari hingga beberapa minggu. Okay. Dekat sini pun dia dah naik. Saya boleh cakap mungkin dalam 20%. So kita boleh buat profit, tak ada masalah. Cuma kita perlu tahu bila kita nak entry lah. Tak semestinya kita perlu tunggu counter tu uptrend betul-betul untuk major trend dia baru kita nak beli. Tak semestinya. Tapi kalau untuk orang yang investing, sebaiknya kita cari counter yang memang betul-betul major trend dia tengah uptrend lah, supaya kita tak perlu nak tengok sangat dan tak perlu risau sangat kalau dia ada buat short term reversal. Okay. Alright. Okay. Bila kita dah tahu trend, barulah kita boleh lukis trend line. Okay. Apa trend line ni? Trend line ni adalah satu line yang kita gunakan sebagai penghadang, sebagai barrier kepada pergerakan harga. Okay, barrier dekat mana? Dekat bawah ke dekat atas? So, tu bergantung kepada kita punya trend lah, sama ada uptrend atau downtrend. So, kita boleh lukis kemudian nanti. Okay, alright. Apabila harga bergerak turun dari arah uptrend, okay, kemungkinan besar akan terdapat support dan terdapat minat membeli pada paras tersebut. Means, okay, saya akan tunjukkan nanti, bila dia tengah naik, okay, dia naik, lepas tu dia turun. Bila dia turun menghampiri uptrend line, kita akan nampak ada buying pressure. Ada orang nak membeli pada paras trend line tu. Okay? Alright, so tu untuk uptrend. Tapi untuk downtrend, dia terbalik. Bila harga tu naik sampai dekat barrier, dekat trend line, orang nak menjual pula dekat situ. Sebab apa? Okay, orang dah nampak trend line ni. So, aku sepatutnya take profit dekat sini. Sebab kemungkinan besar dia akan jatuh lagi. Means dia hanya beli untuk short term saja. So, bila macam tu, bila dia sampai dekat paras downtrend line tu, akan terdapat minat menjual. Tadi minat membeli, buying pressure. Sekarang ni ada selling pressure pula. Dan harga akan jatuh. Okay. Trend line akan terbatal jika harga berjaya memecahkan paras tersebut. Okay. Dari segi kita panggil trend line breakout ni, kita tak semestinya tengok, okay, kita buat absolute. Contohnya, trend line pecah je, harga naik je terus kita cakap down trend line tu dah pecah. Tak semestinya. Sebab kadang-kadang dia ada false breakout.
dia break dulu pagi, lepas tu petang dia jatuh balik. Means reaction on the trend line tu menyebabkan harga stok tu jatuh balik bawah daripada trend line tersebut. So bermakna trend line tu masih lagi valid dan dia tak pecah lagi. Sebenarnya dia tak pecah lagi walaupun intraday dia dah pecah sikit lah. Alright. Okay. Semakin banyak retest pada trend line, semakin kuat pergerakan harga pada paras tersebut jika paras tersebut dipecahkan. Alright, saya tak nak baca banyak-banyak, kita tunjuk chart. Alright, sekejap ya. Okey. Sebagai contoh. Okey, ni kita punya chart, M+ punya chart. Daily. Okey. Alright. So, chart pertama yang saya nak tunjukkan adalah VS Industry. Okay. Kalau kita tengok tadi, alright. Tadi kita ada 3 jenis trend. Major, intermediate dengan minor. Alright. Dekat sini saya tukar saya punya chart daripada daily kepada weekly. Dekat sini weekly. Okay. So, kita boleh nampak stok ni, kita memerlukan at least 2 point untuk lukis. Contohnya dekat sini satu, dekat sini satu. Baru kita boleh lukis down trend line. Contoh lain, dekat sini nampak? Saya lukis dekat sini. Okay, saya nak buat dekat sini. Lagi satu. Pun boleh, tak ada masalah. Okay, sekejap Okay, alright. Ni adalah trend line yang saya lukis. Okay, setiap kali dia jatuh, dekat sini, dia ada reaction. Dia bertahan, dia reverse. Dia naik balik. Dia jatuh, tengok candle apa yang keluar dekat trend line. Ni boleh belajar pasal candlestick lah. Kita nak tengok candlestick reversal. Reversal candle dekat trend line ni, lagi berkesan. 1, 2, lepas tu dia reverse balik. Okay? Lepas tu dia naik lagi. Dan sampai satu tahap, dia macam nak break. Tapi sebenarnya ni breakdown yang agak kurang berkesan lah. Okay? So ni untuk longer term. Kalau kita tukar kepada shorter term, mungkin kita tukar kepada daily chart pun boleh, tak ada masalah. Dan kita boleh adjust benda tu. Tak semestinya. Dia tak ada betul atau salah. Untuk downtrend, kita nampak dekat sini. Sorry, ni untuk uptrend. Untuk uptrend, kita boleh nampak, kita lukis dekat bawah candlestick ya. Jangan ada pula orang yang pergi lukis, yang lukis uptrend dekat sini. Salah. Dia kena lukis uptrend line dekat bawah candlestick. Kita kena sambungkan low dia. Low dekat sini kepada low dekat sini. Lepas tu kita tengok dia punya reaction macam mana. Okay, kita tengok balik tadi Greatech. Okay. Greatech ni low yang pertama, which is the lowest low lah bulan 3. Lepas tu kita nampak ada satu dan kita terus lukis. Every time dia menghampiri, dia akan ada reaction. Dekat sini, reverse. Naik lagi, reverse. So, selagi mana counter tu masih lagi berada atas trend line, selagi tu dia tengah uptrend lah. Okay? Alright. Kalau kita tengok mungkin counter yang, okay. Okay? Alright. Yang sini. Yang ni pula, kalau kita tengok, dia uptrend dia, okay. Okay, saya lukis dekat sini. Tapi, kita kena sentiasa update. Sebab bila dia parabolik macam ni, kita tak boleh pakai dah kita punya trend line ni. Kita kena lukis trend line baru. Which is mungkin dekat sini sampai dekat sini.
Okay, macam ni. Tapi bila parabolik, dia tak kurang berkesan lah. Nanti saya akan explain balik. Okay. So, untuk downtrend, mungkin kita boleh tengok counter. Okay, tak apa. Counter ni pun downtrend. Price berhad. Okay. Nak lukis downtrend line. Kita lukis dekat sini. Macam saya cakap tadi, trend line tu tak semestinya breakout sikit terus kita anggap dia sebagai dah pecah dah. Tak semestinya. Kalau dia naik satu hari, lepas tu the next day dia macam tak boleh nak pergi balik dan dia tiba-tiba gap down bawah lagi. Okay. So dia akan sambung lagi pergerakan ikut trend dia. Kalau dia downtrend, dia akan downtrend lah. Okay. Alright. So ni untuk downtrend pula. Okay. Okay. So semakin banyak retest, semakin kuat trend line tersebut. Okay. Kalau macam price berhad tengah downtrend kan. Okay. Ni adalah high dia. Kita lukis based on these 2 points. Lepas tu dia test, dia jatuh. Kali ketiga. Dia try breakout. Kali keempat, dia jatuh lagi. Kali kelima. Kali keenam. So, means line ni sangat kuat. Okay? Sangat kuat. Okay, kalau kita buka balik dekat sini. Okay, tapi untuk counter ni, dia tak ada breakout trend line, tapi dia jadi consolidation. Apa saya masukkan consolidation? Dia ada buat range dekat sini. So ni adalah salah satu senario yang berbeza lah. Ada yang breakout trend line, dia terus pacak. Which is macam ni kan. Tapi yang ni dia try, tapi dia lepas tu dia ada buat sideways lah. Okay. Alright. So, sekejap. Okay. Macam mana kita nak lukis trend line? Ni saya dah explain lah tadi. Uptrend kita lukis di bawah candlestick dengan menghubungkan low dengan higher low yang seterusnya. Okay. Downtrend kita lukis atas candlestick. Terbalik. Okay. Lukis atas candlestick dengan menghubungkan higher dan lower high. Alright. So tadi saya dah tunjukkan lah untuk yang ni. Alright. Apa yang faktor yang mempengaruhi keberkesanan trend line? Okay. First kali, kita kena tengok sudut, angle. Okay. Tadi saya ada tunjukkan. Trend line yang mempunyai sudut yang agak curam, dianggap kurang stabil dan mungkin tak akan kekal dalam masa yang panjang. Okay. Tapi trend line yang bersudut kecil ataupun shallow, kecil sangat angle dia, juga tidak stabil kerana trend tersebut boleh dianggap tak kuat. Okey. Contoh yang terbaik tadi adalah sekejap price berhad ni tadi. Price berhad, kejap. Sorry. Okey. Bila dia steep sangat, kenaikan dia terlampau laju. Dia naik terlampau laju, kita tak boleh nak lukis macam ni. Nampak? Kurang berkesan. Okay. Macam saya cakap tadi, saya lukis dekat sini satu kan. Tapi kalau dia dah naik macam ni, takkan kita nak tunggu sampai dia retest bawah ni dulu, betul? Tak jadi. Kita tak boleh assume macam tu. Kalau macam ni, sorry. Sekejap Okay. Macam ni. Takkan kita nak lukis macam ni? Tak logik kan? So basically, kebanyakan trend line yang sangat berkesan adalah trend line yang tak melebihi 45 degree lah, kita katakan. Macam ni je. Kalau boleh kita nak macam ni. Kalau lagi tinggi mungkinlah okey macam ni. Tapi taklah terlampau sampai 70%, 70% pula, 70 degree, terlampau besar macam ni. Kalau straight sangat macam ni, kita cakap trend line ni macam dah tak valid lah. Trend line tak valid. So, tak perlu trend line dah kalau untuk movement yang macam ni. Tapi kalau macam kita tengok yang Gretek tadi,
Okay, trend line dia, tengok. Cantik kan? Dan angle dia pun taklah terlampau steep, tak terlampau shallow. Saya boleh cakap ni mungkin dalam 40% atau 45% juga. Okay? Tapi tu bergantung kepada chart kita buat lah. Kalau saya kecilkan chart ni, dia akan jadi macam ni lah. Tapi kalau kita buka agak normal, bagi saya macam tak ada masalah. Tak ada masalah sangat lah. So ni agak standard. Kalau kita tengok 1 tahun punya chart, okay, dia macam ni. Still okay. Right? Kita tak nak dia terlampau steep. Kita tak nak dia terlampau shallow. Kalau shallow, dia akan jadi macam, press berehat sekejap. Okay. Okay. Dia akan jadi macam ni. Allahu Akbar. Sekejap Yang sini. Dia berkesan. Tapi movement dia dah naik sampai lebih 100%, baru dia turun balik kena trend line. So dia boleh digunakan, tapi kurang tepat dan kurang berkesan lah. Sebab kita nak tengok dia punya trend. Kalau dia dah naik macam ni, uptrend dia, lepas tu dia turun, dia habiskan balik the whole movement ni, takkan kita nak tunggu dia sampai sini dulu baru kita nak cut loss. Contohnya kalau kita dah masuk dekat sini kan, lukis semestinya dari sini, tapi disebabkan counter ni movement dia terlampau steep, kita punya kita dah tak pakai trend line lah kebiasaannya. Kita hanya boleh pakai mungkin support resistance macam biasalah. Support resistance memang sentiasa boleh pakai, ataupun kita boleh pakai moving average crossover. Kalau yang siapa yang belum tengok lagi saya punya session, saya ada buat sebelum ni, ada dekat kita punya Facebook juga, M Plus punya Facebook, ada satu session pasal crossover, moving average lah. Okay, alright. Seterusnya kita nak tengok tempoh trend line tu. Kita lukis trend line tu berdasarkan tempoh yang mana, longer term ataupun short term. Long term bagi saya lebih dari 3 bulan lah saya kategorikan. Lebih dari 3 bulan atau 6 bulan. Okay, berbanding dengan short term punya. Let's say kita lukis dekat time frame 30 minit. Dia takkan kuat ataupun reliable berbanding dengan yang kita lukis daily chart selama 6 bulan. Contoh lagi sama. Saya tunjuk Greatech. Kalau kita tengok Greatech tadi, tak apalah, kita tengok counter lain, UWC. Okay, alright, nampak? UWC. Berapa lama ni? Dari bulan March sampai ke November. Almost dah 9 bulan. So ni adalah lagi reliable kalau kita nak comparekan dengan counter yang okey sikit. Saya rasa okey, KUB, tak silap saya. Sekejap banyak chart yang kita boleh tengok. Okay, kalau macam ni kan, contohnya kita buka dekat 30 minit punya chart lah, katakan. Okay. Okay. Alright. Kita lukis trend line dia dekat sini. Ni time frame kita pakai 30 minit. Mungkin dia reliable, tapi dia takkan reliable dalam jangka masa panjang lah. Mungkin dia breakdown dekat sini dan dia akan jatuh. So kita hanya boleh pakai ni mungkin dalam maksimum 1 bulan saja trend line ni.
Kalau kita nak bandingkan dengan counter-counter yang betul-betul tengah uptrend, kuat dan sentiasa menaik. Okay? Alright. Okay. Dan last kali adalah jumlah retest. Jumlah retest pada trendline. Tadi saya pun dah cakap, semakin banyak retest bermaksud pelabur sedar dan aware dengan trendline tu, dan pergerakan harga tu dia akan patuh pada trendline tersebut. Selagi banyak kali dia test dan ada reaction, the next one, lepas dia nak naik, dia akan turun balik, dia nak test lagi banyak, orang akan beli dekat situ. Okay? Right. So, apa kelebihan dan juga kekurangan trendline ni? Okay? Kelebihan trendline ni adalah kita boleh kenal pasti trend tanpa kita perlu tengok pattern ataupun formation lah. Tak perlu nak tengok, okay, kalau ada orang yang sebelum dia nak tengok trend tu betul ke tak, dia mungkin dia tengok, cari dulu pattern, ada head and shoulders ke, ada double bottom ke. So kita tak perlu tahu benda tu, kita just tengok pergerakan harga, kita lukis saja bawah candlestick, dan kita boleh nampak terus trend tu sama ada dia tengah uptrend ataupun downtrend. Okay, sepatutnya untuk orang-orang yang mahu melabur, dia perlu biasakan tengok chart. Okay, tengok chart. Dan kita boleh tengok terus. Sepatutnya kita boleh tengok dengan mata kasar pun dah boleh nampak counter ni uptrend ke, downtrend ke, dia tengah sideways ke. So, itu boleh membantu mengurangkan masa untuk kita buat analisa lah. Okay? Alright. Seterusnya dia trendline ni sangat ringkas dan kita boleh guna pakai dalam semua time frame. Macam saya cakap tadi, mungkin untuk orang yang nak invest, nak pegang lama stok tu, nak dapatkan dividen, dia boleh pakai time frame, daily chart, dan dia tengok 1 tahun punya chart. Kalau untuk yang orang nak pegang, mungkin paling lama saya nak beli satu stok, saya nak hold 1 bulan katakan. Dia tak perlulah tengok chart yang terlampau lama. Chart yang sampai 2 tahun. Tak, kita hanya perlu tengok, mungkin kita tukar time frame dia daripada daily kepada hourly. Untuk kita tengok short term dia punya trend. So kita boleh lukis juga dekat situ. Kalau dia dah break dia punya trend line, kita just exit. Okay? Alright. Dan kita boleh tengok, walaupun kita lukis trend line tu, mungkin saya lukis dalam time frame 30 minit ataupun 1 jam, tapi walaupun kita tukar time frame, kita akan nampak benda tu yang sama. Cuma penggunaan trend line tu dekat time frame yang berbeza mungkin akan menyebabkan kita buat keputusan yang berbeza lah. Okay. Seterusnya, weakness, kekurangan dia. Macam saya cakap tadi, trend line ni akan kurang berkesan dalam pasaran yang tidak menentu, erratic, volatile or ranging. Okay? Contohnya kalau counter-counter yang beberapa minggu ni naik almost 100%, tak sampai 2 minggu. GETS. Hari ni limit up lagi. GETS. Lagi counter-counter K-Star. Counter yang memang dia terpacak. Everyday dia jalan. So, benda macam tu dia akan kurang berkesan lah. Okay? Then, trend line pun akan terkesan dengan skala yang kita gunakan. Okay, yang ni saya kena tunjukkan chart. Okay, kalau dekat sini, dekat kita punya chart M+ ni, dekat sini adalah linear. Linear means setiap sen tu dia jarak yang sama. Tapi sekejap Okay. Saya nak tengok. Okay. Ada chart yang kita boleh tukar skala belah kanan ni kepada log chart. So dia akan menyebabkan cara dilukis chart ni agak berlainan lah. Dekat sini tak ada.
Sebab ada cat dan benda tu pun actually penting untuk counter-counter yang parabolik supaya kita boleh lukis trend line dia. Actually kalau counter yang parabolik kita tukar log chart ni mungkin dia akan lagi senang kita nak lukis trend line ni. Berbanding dengan linear memang yang macam ni lagi cantik lah. Tapi kalau yang parabolik macam Gates kita tengok tu, okay, yang macam ni kita tak susah kita nak lukis trend line. Boleh lukis tapi berkesan ke tak kalau untuk kita pakai. So tu benda yang kita nak consider lah. Okay. Dan last kali consolidation boleh menyebabkan trend line dilanggar walaupun tiada trend reversal. Yang macam contoh saya tunjukkan tadi dekat press berhad. Lagi sekali. Dekat sini. Sorry, kurang nampak. Kurang jelas. Kita tukar kepada weekly lah. Okay, alright. Macam saya lukis tadi, counter ni tengah downtrend kan? Tapi dia actually tak ada reversal. Cuma dia break trend line dia dengan counter tu dah jadi sideways. Consolidation dekat sini. Kita nak actually counter tu break trend line ni dan tukar dia punya trend daripada downtrend, lepas tu dia naik atas balik. Okay, jadi macam ni. Tapi untuk counter ni, dia break tapi dia hanya sideways. Itu sahaja. Okay. Alright. Okay. Ni counter. Allah. Kalau kita tengok satu contoh counter yang quite powerful dan akan datang akan bagi bonus issue. So ni adalah salah satu counter yang macam ni lah. Dan kalau dekat sini actually disebabkan kalau kita tengok banyak counter-counter yang buat right issue, ada buat split, ada yang buat bonus issue. Okay, dekat M Plus punya chart ni adalah wish light lah. Dekat sini kita ada satu lambang. Kalau contohnya kita nak tengok stok ni sebelum dia bagi bonus issue ataupun sebelum bagi right issue ke everything ke, okay, kita boleh tukar. Contohnya sekejap kita tengok top glove katakan. Okay, tiba-tiba kalau chart keluar jadi macam ni, jangan pelik lah. Kemungkinan besar disebabkan kita disablekan dia punya bonus issue. Kalau kita buat adjustment, dia akan tukar balik. So kita boleh lukis adjusted price lah. Kalau contoh macam Vivocom, Vivocom ada buat consolidation kan? Kenapa ni? Okay, kalau macam ni Vivocom, chart dia lepas ni terus pacak. So kita tak boleh nak lukis trend line lah dekat sini. So ni memang tak boleh buat apa-apa. Kalau kita nak lukis trend line pun mungkin kita terpaksa tukar kepada short term punya chart. Kita tukar kepada 30 minit katakan. Okay, lepas tu kita lukis dari sini sampai ke sini. So kita tunggulah kalau dia ada buat reversal ke apa ke. Mula-mula dekat sini tapi disebabkan ni dah pecah kan, yang saya cakap tadi consolidation, kita lukis lagi sekali dekat sini. So kita boleh buat multiple trend line dalam satu chart, tak ada masalah. So kita boleh nampak ni mungkin dia boleh jadi, tapi disebabkan ni dah tak valid tadi, dia dah pecah, ni kita tak boleh pakai dah. Kita kena delete. Okay, alright. So, setakat itu saja untuk hari ini. Esok akan ada lagi satu live.
pasal topik ETF. So akan ada speaker daripada Trade Plus by Afin Huang yang akan bercakap lah, dan kita akan explain more about ETF yang ada dekat Bursa Malaysia. Alright, so saya akan bagi masa lebih kurang 10 ke 15 minit untuk apa-apa soalan yang nak diajukan. Boleh komen, saya baca sikit. Okey, bagi yang nak buka account, boleh pergi ke kita punya website mplusonline.com.my dan register dekat situ. Sebab sekarang ni disebabkan CMCO, dan kami pun actually dah buat account opening secara online. So basically siapa-siapa yang boleh ataupun yang berminat untuk buka account boleh PM kita punya Facebook ataupun terus ke kita punya website, ataupun boleh juga cari dealer, mana-mana dealer yang tuan-puan nak lah. Okay, dia boleh tolong. Dan kami pun ada satu team yang boleh, kami pun ada banyak beberapa orang dealers yang boleh bantu tuan-puan untuk buka account, dan insyaAllah kami akan servis sebaik mungkin lah. Okay, alright. So ni kebanyakannya tanya pasal counter Candlestick to graph. Yes, candlestick to graph. Ni adalah candlestick kita panggil. Setiap batang ni kita panggil dia sebagai satu candle. Lilin. Okay. Bagaimana? Okay, macam mana kita nak kenal pasti trend line kita lukis tu valid? Alright. Kita nak tahu trend line kita valid ke tak valid. Dia first kali kita nak lukis, kita kena ada dua line. Ada dua titik yang kita nak sambungkan, baru boleh buat line kan. Kalau ada satu titik saja kita tak boleh nak lukis. Okay. Tapi kita nak tahu trend line tu valid ke tak, at least dia kena ada 3 kali touch. Contoh 1, 2, 3. Kalau dia hanya 2 kali, dia macam tak cukup power. Tak ada, macam kita hanya cukupkan 2 point tu untuk lukis saja. Tapi kali ketiga dia test, dia terus break, tak jadi. Patah trend line. Okay, alright. Bagi contoh sikit. Saya tengah berfikir counter apa nak tunjuk okay, sekejap ada satu counter yang saya nak tengok. LC Titan. Alright. Ni daily plus. Okay. Yang mana patah trend line Okay, contohnya saya tukar kepada weekly lah yang ni. Kita tak kisah pakai chart time frame apa sekalipun. Benda tu tetap sama. Okay, kita tengok dekat sini. Okay, nampak? Untuk LC Titan, kita tukar kepada weekly. Long term downtrend. Okay, dia tengah buat long term downtrend. 1, 2 point. Kita pakai 2 point ni dan kita unjurkan dia. Kali ketiga, dia reflect dan dia jatuh. Tapi lepas tu, dia ada buat reversal, dia terus sambung. Dia terus tolak. So means ni trend line dia dah patah. Dia dah bertukar daripada downtrend kepada uptrend. So kita boleh lukis pula dekat sini. So ni kita punya uptrend line pula. Selagi mana dia naik atas trend line ni, dia akan jadi
uptrend lagi. Kalau kalau dah patah trend line, kita cut loss lah. Ataupun kita take profit. Kita exit dulu supaya trend line tu supaya kita punya profit ataupun kita punya capital terselamat daripada kerugian. Okey, kebiasaannya saya lukis more to body lah daripada shadow. Sebab kalau shadow dia terlampau panjang, yes. Tapi kalau shadow dia just 2-3 bit, kita just lukis ikut shadow lah. Tak kisah sangat. Actually benda tu tak semestinya tepat-tepat. Kita hanya nak tengok benda tu lebih dia lebih kurang, tapi janganlah kita lukis, kita makan contohnya dekat sini kan. Okey. Kalau macam ni okey lagi. Tapi kalau nak lukis ni, kita makan sampai bawah ni. Ni tak jadilah. Kalau macam ni tak jadi. Sebab apa? Banyak sangat candle yang ada dekat bawah, ada dekat atas. Kita nak almost semua dekat bawah. Macam ni. Kalau ada pun macam sikit je body tu yang terlebih dekat atas sikit. Kita tak nak ada orang yang salah lukis. Okey, macam ni. Tengok berapa candle yang ada dekat atas ni. Banyak kan? Ni pun banyak. Tak boleh. Kita tak terima. Kita nak macam ni kalau boleh. Mungkin satu atau dua candle saja yang terkeluar sikit. Itu saja. Kalau dia retrace tapi tak sampai trend line, dia reversal. Macam mana nak entry? Okey. Dia tak kisah actually. Kita tak semestinya dia sampai, dia kena touch trend line dulu baru kita nak entry. Kita kena expect, kita kena combinekan trend line ni dengan indikator-indikator lain. Contohnya mungkin kita nak tengok based on divergence ke, kita tengok support resistance ke. Kita kena combine. Kita dalam trading ni, kita tak boleh pakai satu benda saja. Sebab satu benda, kalau kita tengok secara berasingan, dia boleh memberikan interpretation yang berbeza. So, benda tu boleh menyebabkan kita buat decision yang macam purely based on satu benda saja. Kita kena combine dulu. Okay? Tak semestinya kita pakai trend line saja. Combine dengan apa, mungkin kita combine dengan moving average, combine dengan support resistance, combine dengan indikator-indikator lain lah. Okay, ataupun lagi bagus ada orang pakai trend line dengan candlestick pattern saja. Dia cari candlestick pattern yang ada reversal candle berhampiran dengan trend line. So lagi berkesan benda tu. Okay? Kalau kita nak kurangkan risk, yes, kita tunggu dia dekat-dekat dengan trend line. Supaya risk kita kecil. Kalau dia break trend line, kita boleh cut loss dengan minimal loss lah. Okay? Tak perlu, janganlah kalau macam contohnya kan, kalau kita tengok GATS. Okay. Okay. Kita lukis trend line dekat sini. Macam mana? Ni tak jadi ni. Kalau kita tengok mungkin dekat 30 minit punya chart. Ni pun okey. Kalau kita tengok GATS. Okey. Sekejap. Kenapa tak gerak ni? Okey, kalau kita lukis sini, katakan kalau dia dekat sini, jauh ni dengan kita punya trend line. Takkan kita nak pakai trend line sebagai base untuk kita cut loss ke apa? So, kita tak boleh pakai trend line saja. Mungkin untuk orang yang nak tunggu dia jatuh lagi, yes, boleh lah. Tapi kalau untuk yang baru nak entry dekat atas ni, tak disarankan lah pakai trend line saja. Kena combine lah dengan indikator-indikator lain.
Okey, major down dengan minor trend line. Okay, actually kita kalau kita tengok counter apa yang boleh bagi, mungkin VS mungkin boleh. Okay, alright. So kalau kita tengok dekat VS industry, macam mana kita nak bezakan antara minor atau major ataupun intermediate kan? Macam saya cakap tadi, dia bergantung kepada durasi. Betapa lama trend line tu, betapa lama trend tu bertahan. Okay. Kalau macam kita tengok dekat sini, ni of course kalau kita tengok dengan mata kasar, kita cakap dia uptrend, dia tengah uptrend lah. Dan dia adalah major uptrend. Sebab apa? Sebab dia dari sini sampai sini, dia naik je. Ni saya tak boleh nak lukis dekat situ. Okay. So dia tengah major uptrend. Kan? So ni untuk VS lah. Tapi intermediate dia kebanyakannya, kebiasaannya, dia akan follow major. Dia akan ada minor downtrend, minor trend macam sini. Nampak? Ni. Ni minor. Minor trend ni yang sekejap saja. Kalau kita tengok sini lagi nampak lah berapa lama ni. Mungkin ni dalam 2 minggu. Dia tengah downtrend. Kalau kita lukis yang daily pula, dia macam ni. Sorry. So ni adalah minor trend, downtrend yang berlawanan dengan major trend, which is uptrend. So ni minor, ni major. Kita tengok betapa lama. Ni mungkin tak sampai sebulan, 2 minggu kot. Yang ni 6 bulan. So kita boleh bezakan berdasarkan tempoh dia. Right? Okay. Mungkin sekejap Kalau breakout stop, macam mana nak exit? Breakout apa? Breakout kita profit ke? Ataupun dia breakdown kita loss? So kalau kita tengah profit, actually exit ni kita tak kisah sangat. As long as you are profit. Kalau you nak ride the trend, kebiasaannya yang apa yang saya pakai, saya tak pakai trend line lah. Of course, saya pakai kebanyakannya either support resistance ataupun moving average crossover. Tapi kalau untuk nak entry stock ataupun nak cari stock mana yang berpotensi, yang kurang risk, yes, kita pakai trend line, kita pakai support resistance, kita pakai chart pattern, banyak benda lah. Okay, alright. Breakout stop 52 weeks high. Kalau 52 weeks high, biasanya kita ride the trend je. Kita tak tunggu bila nak. Selagi mana dia uptrend, selagi tu kita ride the trend. Okay, kalau nak save kita punya indicator, kita just pergi, kita add lah indikator apa yang kita nak. Okay, volume katakan. Actually kita punya memang auto save indikator kita. Dulu kita kena manually save, tapi sekarang memang kita auto save dah. Okay. Alright. So saya rasa setakat tu saja untuk malam ni. Terima kasih almost 400 orang menonton. Kalau ada apa-apa boleh contact kita punya dealer atau your own remiser lah kalau you have any problem, ataupun kita punya support line. So setakat itu saja. InsyaAllah kami akan adakan lagi satu webinar pada, sekejap saya tengok date, 25 hari bulan. 25 hari bulan, hari Rabu pukul 8 malam juga. Tapi yang ni untuk fundamental analysis lah. Bulan depan ada lagi satu. Dan insyaAllah kalau ada apa-apa
kami pun akan memberi maklum lah dekat kita punya klien dan juga apa ni, kita punya tim sendiri bila kita nak buat kelas lagi, insyaAllah yang boleh membantu rakan-rakan, tuan-puan untuk melabur dengan lebih confident lah. Okay, so setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat berdagang, moga profit esok lusa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.